serai peha gajah. Serupa juga serai peha ayam. Serai peha gajah ni nampaknya macam lebih besar sikit lah. Tapi dikatakan serai peha gajah ni lebih wangi. Jadi hari ini saya nak tunjukkan cara menanam pokok serai. Serupa je kalau tanam serai kampung, serai peha ayam, serai peha gajah, cara menanamnya serupa je. Banyak cara menanam serai. Ini serai yang mau dijadikan benih, ya, benih. Di serai ini ada akarnya lah sedikit tu, ada akar sedikit. Digali lubang seperti ini dan disusunkan serainya di atas tebing tu, tebing. Jadi ditanam condong lah, condong di atas tebing tanah. Tebing tanah yang telah digemburkan itu. Kemudian dikambus lah sedikit. Tanam serai ini tak perlu ditanam dalam-dalam. Tujuan dia supaya dia mudah bercambah, mudah keluar tunas yang baru. Begitu. Ditanam jarak-jarak 2 atau 3 inci atau 4 inci supaya tunas yang baru ada ruang untuk keluar dan membesar. Jangan ditanam terlalu dalam, nanti tunas barunya atau pokok barunya lambat keluar. Ada juga yang tanam serai menegak begini pun boleh juga. Cara menegak, tapi kena jarak lah juga, jarak dalam 2 atau 3 inci, begitu. Tak perlu dalam sangat, supaya cepat tumbuh tunas yang baru. Jadi kalau begini pertumbuhannya akan berlaku sekeliling serai yang ditanam secara menegak itu, sekeliling. Ini serai yang dibeli, jadi kita buang akar itu, akar itu kita buang. Ada anak tu ada anak. Jadi anak ni pun boleh ini boleh dijadikan benih. Ini pun boleh dijadikan benih. Kalau serai ini mau dimasak, digunakan, ini tengok tu. Ini akarnya boleh dijadikan benih. Akar besar ni. Kalau nak ditanam juga yang serai ini nak digunakan untuk sebagai benih pun boleh. Nak dimasak pun boleh. Jadi kita potong tu. Dan tinggalkan sedikit akar pada batang serai yang besar, yang induk tu. Ini ada anak serai ni.
Jadi akar ni boleh digunakan untuk benih. Akar itu. Jadi kita potong dulu. Ini dah dipotong tadi, itu dah dipotong. Tengok tu, akarnya telah ada tunas baru. Jadi akar boleh digunakan sebagai benih, dan ini pun boleh dijadikan benih, atau kalau nak masak, masaklah. Sebab boleh jadikan benih kerana masih ada sedikit akar. Jadi kalau nak dijadikan benih, tinggalkan sedikit akar. Kalau nak dimasak tadi, nak digunakan sebagai masakan, ini boleh potong terus, potong di sini. Jadi akar masih boleh digunakan sebagai benih. Ini tadi anaknya tadi pun boleh digunakan sebagai benih. Ini anak. Ini pokok serai yang mau dijadikan benih. Benih serai boleh juga diambil daripada bahagian akarnya tu, akar besarnya tu. Akar ni boleh dijadikan benih, boleh dijadikan benih. Kalau kita beli di kedai, serai untuk digunakan untuk dimasak, dapat akarnya yang panjang tu, akarnya tu boleh dipotong, boleh dipotong. Ini boleh dijadikan benih, dijadikan benih. Ini akarnya kan panjang tu, tu panjang tu, panjang, akarnya panjang. Akar ini boleh dijadikan benih. Serai ini pun boleh dijadikan benih juga. Jadi tinggalkan sedikit bagian akarnya itu. Itu. Ini pun boleh dijadikan benih. Boleh dijadikan benih. Dan yang telah dipotong tadi itu pun boleh dijadikan benih. Ini boleh dijadikan benih. Jadi kalau dapat akar yang panjang, jangan dibuang, jangan dibuang. Itu tuh akarnya panjang tuh, akarnya panjang, jangan dibuang, boleh jadikan benih. Ini tanaman serai menggunakan akar pokok serai. Yang dah bertunas tu akarnya itu. Ini semua akar. Tanaman serai menggunakan akar. Jadi akar
pun boleh dijadikan benih. Jadi ada banyak cara lah tanam serai ni. Boleh juga tanam serai gunakan anak-anaknya yang kecil tu. Yang besar ni kita boleh guna untuk masak lah ni. Ini boleh untuk masak. Besar ni dah boleh untuk masak. Atau nak tanam semula pun boleh. Tapi anak-anak yang kecil ni bagus. Anak-anak yang kecil ni pun boleh dijadikan benih. Dijadikan benih. Ini anak yang kecil. Boleh dijadikan benih. Ini pun boleh dijadikan benih. Ini anak yang kecil, boleh dijadikan benih. Begitu. Tuh. Akarnya tadi jangan dibuang. Akarnya jangan dibuang. Ini benih yang daripada pokok induk, dapat anak-anak yang kecil ni, boleh jadikan benih. Jadi tanam saja. Benih serai boleh juga diambil pada bahagian pangkal serai. Ini serai. Ini ada, tapi masih ada akarnya lah sikit tu. Di pangkalnya ada akar. Jadi kita potong begitu. Potong begitu dan masukkan dalam bekas yang ada sedikit air untuk pertumbuhan tunas yang baru. Ini diambil bagian, dipotong, diambil bagian pangkalnya saja tu. Begitu ya. Pangkalnya mesti ada akar lah, akar, dan kita masukkan dalam bekas ya, dan masukkan sedikit air mengenai bagian pangkal akar itu tadi. Selepas 3 hari atau 4 hari, itu yang ini telah 3 hari ni, keluar tunas yang baru tu. Itu tunas yang baru. Ini pun dah keluar tunas yang baru. Ya, ini pun sudah keluar tunas yang baru.
Jadi ini sudah sedia boleh ditanam lah. Boleh ditanam. Jadi terus saja ditanam. Dah keluar tunas yang baru tuh, jadi boleh terus ditanam. Itu cara tanam serai menggunakan pangkal batang serai yang ada akar. Serai yang telah ditanam usia 1 minggu. Serai ditanam secara condong. Dalam satu lubang saya masukkan 3 batang ataupun 3 benih, jarak 2 inci setiap benih. Inilah hasil selama 1 minggu. Semuanya telah tumbuh segar nampaknya.